5 penyesalan orang sudah mati. Kenapa Ustaz sebut? Yang pertama, orang mati menyesal karena tidak bersedekah. Yang kedua, lau kunna. Sebab janji untuk bayar balik ni, Allah berjanji dalam Quran, siapa bagi untuk sedekah pada jalan Allah, aku ganti. Tuhan kata aku ganti 10 sampai 700 kali ganda. Mula dengan 10 sampai 700. Tuan-tuan, dunia ke akhirat Allah janji itu? Dunia, kemudian akhirat. Konsep sedekah ialah tiap-tiap sedekah yang kita bagi kemudian diterima oleh Allah, sedekah itu akan dibalas dan dibayar oleh Allah dunia dulu, kemudian syurga. Ramai orang tak faham konsep ni, kesian kat mereka. Ramai orang tak dapat nikmat ni. Tuan-tuan, bila satu orang dia dapat nikmat sedekah, dia tak risau untuk berkurang 50-100, dia tak risau langsung. Apabila satu orang ditunjukkan oleh Allah tentang bagaimana Allah membayar kepada mereka dengan 10 kali ganda, kadang-kadang 20, kadang-kadang 50, kadang-kadang 700 kali ganda. Ini janji Allah dalam Quran. Bila satu orang Allah tunjuk kat dia, dia takkan tinggal sampai dia mati. Tiap-tiap hari dia akan bagi, setiap hari. Kalau bulan puasa, kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah ajwadan nas, bahwasanya Rasulullah manusia yang paling dermawan di kalangan kami. Ibnu Abbas bila cerita tentang kedermawanan, dia tak sebut Abdul Rahman bin Auf, dia tak sebut Abu Bakar, dia sebut Rasulullah. Tuan-tuan tahu apa siapa? Bila saya mengajak kitab sirah, baru saya jumpa jawapannya. Ada orang dia bagi dana untuk rumah Allah ni untuk satu bata aja, tapi Allah ganti dengan dia dengan syurga. Pasal apa? Kejujuran dan keikhlasan. Hak tu penting. Nak bagi duit, istighfar banyak-banyak. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ludah belah kiri, bukan angka. Sedekah adalah amalan mulia. Apakah pandangan Ustaz bila bersedekah jamuan makan rakan kerja yang patutnya dalam golongan berpandangatan tinggi dan sederhana? Contoh guru-guru sekolah. Baik. Baik, terima kasih. Dia kata sedekah amalan mulia. Memanglah sedekah. Sedekah ini sunat. Sunat ni apa? Ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Perkara yang siapa kerja buat dapat pahala. Siapa tak buat tak berdosa. Siapa bersedekah dapat pahala, siapa tak bersedekah tidak berdosa. Tapi dengan amalan sunat inilah kadang-kadang melepaskan kita daripada masuk neraka. Contoh, kita tak buat sunat, kita buat hak wajib saja. Nah, tiba-tiba ditimbang di akhirat, berat belah dosa. Wajib kita dapat 50 kilo, pak dosa 60 kilo. Macam mana? Wa amma man khaffat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang berat dosa daripada pahala, maka masuk dalam api. Tapi kalau kita ada sunat, ambil yang sunat, tambah lagi atas yang fardu. Menanglah pahala kita, kalahlah dosa. Fa huwa fi 'aisyatir radiyah, masuk syurga. Faham? Sebab tu kena banyak amalan sunat. Nah, kita Quran tak baca. Kita nak lahirkan masyarakat yang baik. Salah satu baiknya ialah sedekah. Salah satu untuk jadi barakahnya ialah dengan sedekah. Jangan kedekut. Nabi jamin siapa yang bersedekah tidak akan miskin. Peniaga-peniaga yang mana kalau nak berkat berniaga, sedekah. Tapi kalau kamu sedekah, Tuhan jamin kaya. Akak-akak kita ada buah pelah. Bila sebut wakaf, tuan-tuan baca Quran sampai tahu wakaf, kena berhenti ya. Wakaf dia maksud berhenti. Bila kita wakaf satu, tuan-tuan, dia habis tangan kita tu berhenti dah, tak ada lah ke depan. Saya wakaf ni kerana Allah, ni saya wakaf kat Ustaz ni kerana Allah, habis. Bila wakaf je, jangan duk sebut dah, tu bukan hak kita lagi dah, sikit pun tak ada hak kita dah, tu jadi hak Allah. Faham tak ni? Sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dah kita dah, tak ada sebut dah. Lalu nampak ni rumah kita ni rumah ni ayah wakaf dulu ni. Ni kedai ni ayah wakaf ni.
Ini tak payah duk sebut sebab tu bukan hak kita lagi dah. Apatah lagi ada di kalangan kita yang mai minta balik wakaf yang dia bagi. Ada tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita duk buat kerja ni, kita macam-macam jumpa dengan manusia. Saya nak tarik balik. Kita jenis tak mau nak tanya rujuk-rujuk ustaz-ustaz. Ustaz, sekolah dah buat. Depa bagi wakaf tanah. Sekolah dah buat, sekolah dah duk berjalan. Budak-budak dah duk mengaji dekat dalam tu. Kalaulah benda tu tak berjalan, tanah tu masih duk kosong, dia kata saya wakaf tanah kat sini, kemudian tanah tu sampai bertahun-tahun duk kosong lagu tu, dia nak minta balik kot padan lah. Walaupun tak boleh minta balik sebab dia dah wakaf dah. Dok kot dia nak minta balik sebab tanah tu tak dibangunkan, tu tak apa. Tapi sekolah dah naik dah. Budak-budak dah duk mengaji dekat dalam tu dah. Bangunan dah siap dah. Tiba-tiba kata apa? Saya nak balik tanah ni. Rujuk pilah dekat mana pun. Semua orang kata apa? Ustaz, tak payah dah. Pasal itu bukan jadi hak dia lagi dah. Tu dah jadi hak sekolah. Dia wakaf tu kerana Allah dah. Dah jadi milik Allah dah. Bukan hak dia dah. Tak boleh dia minta. Kalau dia ambil pun berdosa besar hukum dia. Haram untuk dia ambil dan dia gunakan. Sebab tanah yang diwakafkan dah jadi milik Allah dah. Faham tak? Tapi kadang-kadang kita ni jenis tak mau nak bergaduh dengan orang. Ambil balik hidup tak tenang lepas tu Ustaz, tuan-tuan. Hidup tak tenang, gelisah. Ni pun dialog direka semata-mata, tak ada kena mengena. Faham tak ni? Salih Azimah tuan-tuan, hidup pergi cari pula siapalah ya wakalah ya apa mau tak duk carilah tuan-tuan. Ni sebagai pengajaran kepada semua. Kita yang duk mengaji, kadang-kadang kita rajin wakaf sungguh. Kita duk mengaji ni, setiap orang yang main tuan-tuan, saya yakin setiap orang daripada mesti ada wakaf yang kita bagi. Jangan sebut dah tuan-tuan. Kalau boleh saya nak kata, sijil wakaf pun tak payah duk ambil. Kalau tuan-tuan nak ambil sijil wakaf tu, tuan-tuan niat saya ambil sijil wakaf tu sebab ada nombor akaun kat situ, nanti saya nak bagi wakaf lagi. Tu tak apa. Tapi kalau nak ambil sijil wakaf tu sebab nak simpan, ni aku bagi wakaf, saya lagi simpan lagi, ni satu wakaf, di rumah ada dulu satu tebal tu, semua sijil wakaf belakang. Mai nak cucu dia balik raya, tengok ni Tok Wan punya wakaf, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, tuan-tuan. Tak perlu cerita ke orang, biar Allah nilai. Manusia tak tahu sekupang pun tak apa. Sebab yang nak bagi pahala tu bukan manusia, yang nak bagi pahala tu Allah. Takut apa? Takut hati kita mai satu tahap, dia kacau dekat dalam ni, dia buat apa? Hang tengok hang bagi banyak dah. Hang tengok sekolah tu semua maju tu atas kerja hang tu. Hang tengok tu apa semua tu. Waktu mai satu hari dia kata apa? Akulah yang bagi, ungkit saja padam habis daripada awal sampai habis. Faham tak ni? Jadi subhanallah, cara dia macam mana? Bila bagi, tutup buku, jangan duk bincang, jangan tengok. Biar kita tak tahu langsung berapa kita bagi pun tak apa. Tuan-tuan tahu nak buat lagu mana? Saya nak bagi satu tips. Tuan-tuan jangan risau bila tuan-tuan bagi sedekah, bagi wakaf. Jangan risau bila tuan-tuan bagi sedekah, bagi wakaf, Allah jamin rezeki tuan-tuan takkan kurang. Rezeki tuan-tuan takkan kurang. Tuan tengok satu video baru ni, Salih alaihi Muhammad, mufti wilayah cerita tentang orang paling kaya, di antara orang paling kaya dalam dunia. Nombor 40, Ar-Rahji. Yang ada bank seluruh dunia tu. Bila ditanya kepada dia, berapakah yang telah dia sedekahkan? Berapa dah selah sedekah ni? Dia orang paling kaya dunia, duit tuan-tuan sekalian, Allah saja yang tahu. Tapi duduk lekeh je. Kalau orang tengok dia, orang tak tahu kata tu dia punya. Tanya orang tanya dia berapa sedekah ni, berapa sedekah, dia tak muhabat. Orang nak tahu, tolonglah Ustaz bagi tahu, nak tahu, nak ambil pengajaran ni, nak ambil tibar, bukan sebab nak suruh dia megah-megah apa, nak ambil. Bilion dia sedekah. Dia sedekah tu bilion. Tapi tak kurang, bahkan bertambah. Ni janji Nabi SAW. Antara benda yang Allah bagi cash, bukan pahala setakat abad di akhirat, dunia dapat siap dah, ialah sedekah. Terus sedekah je dunia dapat dah, akhirat apatah lagi. Cerita pengalaman orang duk sedekah dengan kita ni tuan-tuan banyak lah. Ada satu company yang saya jumpa buat 1000 biji rumah, sekupang pun loan tak buat. Saya tanya, macam mana boleh buat macam ni? Ambil loan bank tak? Tak. Saya buat developer, ada berapa biji rumah, berapa projek dia dapat, ribuan biji rumah, dan sekupang pun tak ambil loan. Saya tanya, macam mana dia buat bisnes macam ni? Tak ambil loan daripada bank, tak ambil langsung Ustaz. Ambil loan pada siapa? Daripada Allah. Macam mana? Lagi sedekah, lagi Allah bagi. Lagi sedekah, lagi Allah bagi. Pertama sekali pengalaman saya betul-betul dengan dia, dia sedekah RM5,000 untuk Quran.
Saya buka sekolah waktu nak beli Quran 30 biji, saya kata saya nak beli Quran. Tuan nak wakaf Quran tak? Dia kata, ustaz nak duit ke ustaz nak Quran? Saya kata saya nak ikutlah. Kalau bagi Quran saya guna Quran, kalau bagi duit saya boleh guna yang lain-lain sama lagi. Agak-agak dalam berapa ratus ustaz nak? Saya kata dalam 300. Tak apa, panggil kerani dia, Ustaz tolong tulis cek kat ustaz. Tulis berapa? 5,000. Saya minta 300 dapat 5,000. Kalau saya tahu tu saya minta 1,000, kod dapat 10,000. Subhanallah tuan-tuan, salli alaihi Muhammad. Tuan-tuan, tak berapa lama lepas tu dia telefon balik, dia kata jumpa minum dekat Shah Alam. Dia kata, ustaz tahu tak apa jadi? Satu projek yang saya tender yang dah rejected. Saya nak projek, saya nak owner projek tu kepada kerajaan dan dah di reject, dah tutup file dah, simpan dah, rejected, tutup, simpan dah. Tiba-tiba dia boleh panggil balik pengarah-pengarah mesyuarat dan owner balik dekat saya daripada 15 juta projek kepada 30 juta. Bukan setakat dapat, bukan setakat approve, tapi ganda. Ustaz, berkat sedekah. Nak cerita, bila tuan-tuan buat sedekah, Allah akan bayar cash di dunia ni. Kadang-kadang kita duk nilai, bila kita dapat ni atas duit. Ustaz, saya banyak sedekah Ustaz, tapi tak kaya-kaya, duk macam tu juga. Sebab nilaian kita atas nikmat ni duit. Walhal, sehat lebih mahal pada duit. Tidak? Sehat, tubuh badan, lebih mahal pada duit. Tuan-tuan tolong doakan tuan guru. Kadang-kadang Allah sembuhkan sakit kita dengan sedekah. Kadang-kadang Allah bagi dekat kita anak-anak yang soleh. Kalau tuan-tuan ada anak yang hafal Quran, Allah 30 juzuk dia hafal dah tuan-tuan, subhanallah. Tuan-tuan sujud syukur, mungkin itulah ada sedekah-sedekah yang kita bagi dulu yang Allah sangat nilai. Allah bagi dekat kita anak yang menghafaz Quran. Kalau ada anak-anak kita yang tak payah suruh masuk waktu azannya, Allahu Akbar, dia terus pergi semayang. Tuan-tuan sujud syukur. Pasal apa? Allah bagi dekat kita anak yang taat kepada perintah Allah. Masuk waktu saja dia semayang. Nikmat paling besar kadang-kadang disebabkan oleh sedekah-sedekah yang kita bagi. Faham tuan-tuan? Tuan-tuan nak keluar satu hari, setiap hari tuan-tuan nak pergi kerja. Setiap hari tuan-tuan akan keluar pergi kerja. Setiap hari tuan-tuan ada urusan yang tuan-tuan buat di luar yang kita tak tahu apa pun boleh terjadi dekat kita pada hari itu. Macam-macam boleh jadi. Kadang-kadang Allah uji kita dengan kemalangan. Mungkin saja Allah uji kita dengan misalnya apa yang berlaku musibah dalam rumah tangga kita. Tuan-tuan, nak dihindarkan daripada musibah pada setiap hari, pagi-pagi pastikan sedekah. Waktu sedekah, niatlah kepada Allah. Mudah-mudahan dengan keberkatan sedekah tu Allah melindungi kita dan keluarga kita pada hari tersebut. Itu sebab bila kita menyumbang dalam tabung tu, contohnya untuk tujuan dakwah, ya Allah, tak ada masalah. Kita tak payah risau dah. Kita kalau pergi melabur lah dekat saham tu kan, risau naik ke tak, naik ke tidak. Ini confirm dengan syarat ikhlas. Jangan sebut lagi dah. Bonek bagi sedekah kat PTU ni. Bonek dia sebut. Hari tu dah bagi 500, dah bagi 1,000. Berapa banyak nak bagi? Langsung padam. Kan? Jadi makna bagi tu jangan sebut dah. Zrap selonggok tu kan, tak boleh bagi sikit, bagi banyak. Zrap 1,000. Monong hari tu. Ustaz Anas 5-6 kali gitu. Biar betul sekoping 1,000 tu. Seorang nak tulis cek. Ustaz Anas siap dia kepil, tulislah berapa angka Ustaz Anas nak tulis. Dalam akaun saya tu ada dalam 5 juta. Janganlah habiskan semuanya. Ustaz Anas ni orang yang beriman, dia tak adalah tulis 5 juta, dia pun tulislah. Terima kasih, saya taklah sekejam itu. Dia pun tulis 4.9. Dia tulis 4.9, tinggallah RM1 kawan tu kan. Tak adalah. Makna kata kita sumbang, jangan risau. Betul. Banyak keajaiban sedekah ni. Ada seorang ustaz tu, dia nak pergi mengajar. Dia naik Vespa. Dia naik Vespa lama tu lah. Yang Vespa lama yang kalau nak start tu kena sendengan dulu baru boleh start. Mana ada Swiss ni? Brr. Dah penat dalam agak dah berpeluh-peluh baru menyala lah enjin itu kan. Dia bawa lepas tu dah sampai. Sekarang ni masalah dia tiba-tiba mati. Baru dia tengok minyak dah habis. Duit dekat tangan dia hanya ada 5 ringgit dia. Kiranya memang ngam-ngam kalau dia nak isi minyak, dia beli isi minyak. Masalahnya nak isi minyak dia kena pergi belakang jauh. Tempat mengajar ni dekat ni, ustaz ni.
Dia pun tolak. Dan dia mengajar dekat pondok ni memang tak pernah ambil bayaran. Ni kisah benar ni. Saya tak ada buat kisah cerita-cerita ni. Kisah benar. Bila dia tolak Vespa ni, dia tolak sampailah dekat tu. Sama dia pergi mengajar dulu. Sebab dia fikir tak apalah, minyak ni kemudian lah. Tawakal lah nanti. Sekarang dah sudah kabur, dia tolak. Kena pula hari tu buka kitab tajuk sedekah. Bila tajuk sedekah, kan, tajuk sedekahlah kita, sesungguhnya sedekah ini akan murahkan, menambahkan lagi rezeki kita. Tabung ni, sedekah ni bagi. Saya sendiri akan bagi, dia kata. Wah, dia kata, kita semua kena bagi. Saya akan bagi contoh pertama. Lepas tu dia pegang, dia tinggal duit dia RM5 dengan minyak kan macam mana, dia kata. Sebab memang setiap minggu memang tak ada. Memang situ memang dia mengajar sukarela, tak ada bayaran pun. Jadi dia fikir dia dah terlepas cakap ni. Tapi dia kata tak apa, yakin. Macam mana pula aku mengajar aku tak yakin? Kan? Macam manalah aku mengajar aku tak yakin. Kalau tidak kan teringat dia kisah Nabi tu. Macam mana Nabi nampak peristiwa pelik. Ingat tak Nabi nampak peristiwa pelik? Waktu peristiwa Isra Mi'raj kan macam-macam peristiwa pelik. Termasuklah nampak seekor lembu keluar daripada satu lubang. Lepas tu bila nak masuk dia lubang tu tak boleh masuk. Takut aku jadi macam tu. Aku cakap beria tapi aku sendiri tak buat. Dia pun masukkanlah RM5 tu, masuk dengan berat hati. Tapi dia ikhlaskan juga, tak apalah, niat. Yakin Allah Ta'ala akan bagi rezeki yang lain. Dia beredarlah tabung tu. Telah naik liur dia tengok. Lalu habis dia keluar, ustaz naik motor ustaz. Dia dah habis mengajar tu, dia pun keluar pegang motor tu, dia sini-sini bawa ustaz. Ni lupa pula tadi ada hamba Allah dia bagi ke ustaz lah ustaz. Apa ni? Tak, dia letak dekat dalam poket ustaz tu. Rupanya ada orang dia memang niat nak bagi sedekah dekat orang mengajar gitu. Tengok dalam tu berapa? 100 RM100, makna berapa kali beli isi tu. Laju dia tolak Vespa tu jalan kaki tu. Sebab dah ada 100. Nampak tak? Nak tunjukkan apa? Yakin dengan rezeki Allah Ta'ala bagi. Sedekah tak pernah memiskinkan manusia. Tu kena ingat tu. Tak pernah. Kan? Malahan dia sentiasa rasa cukup dengan apa yang dia ada. Jaga ibadah. Ibadah apa kena jaga ni? Selain daripada solat, selain daripada baca Quran, tolong sedekah dalam hidup ini. Tolong ubah sekarang. Sedekah. Sebelum kita mati ni sedekah. Tiap-tiap hari. Jangan tunggu hari Jumaat je nak bersedekah. Sedekah setiap hari. Infak setiap masa. Tiap-tiap hari. Bagi. Kenapa? Kena sedekah maknanya kita sedang menukar daripada nilaian harta kepada nilaian pahala. Jangan risau terhadap kemiskinan. Rasulullah sebut, Allah tak akan miskinkan orang yang hidup sentiasa berinfak di jalan agama. Allah tak akan miskinkan dia. Rasulullah berjanji, siapa-siapa yang hidup dia sentiasa menginfakkan di jalan agama, Allah akan kayakan dalam hidup dia. Dan kita kena ingat, setiap kali mana kita bersedekah, kita bukan bersedekah kepada yang kita bagi itu, tak. Tapi kita sedang bersedekah untuk diri kita sendiri. Kena faham konsep tu. Malam ni kan, kita duduk macam ni. Elok kita duduk, lalu tabung derma. Lalu tabung derma tu kebetulan dalam poket kita ada 2 keping. Sekeping RM50, sekeping lagi RM1. Agak-agak mana yang masuk? Agak-agak. Biasanya yang RM1 kan? Kita masuk yang RM1. Yang RM50, RM50 kedai tom yam banyak lagi. Tersebut demikian. Sebenarnya yang patut kita masuk 2-2 keping tu terus. 2-2 keping tu terus. Yang kita masuk tu, yang kita berjumpa balik di akhirat nanti. Kita akan menyesal. Kenapa aku bagi RM1? Kenapa aku tak bagi RM50? Kenapa aku tak masukkan 2-2? Sebab yang kita sedekah, bukan kita sedekah pada tabung tu, tetapi yang kita sedekah untuk diri kita sendiri. Bangun di akhirat nanti, Allah gandakan. Allah banyakkan. Dan kita kena ingat, untung bukan untuk di akhirat aja, Allah gandakan untuk dunia. Dunia pun Allah ganda. Fi kullu sumbulatin mi'atu habbah. Setiap cabang-cabang tu Allah sebut, masalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi amwalihim kamasali habbatin ambatat sab'a sana. Allah sebut setiap satu cabang bercambah menjadi 70. 70 ada 100 lagi. Yang bersedekah jadi kaya. Tuan-tuan perhati ya. Saya nak sebut ada orang lain. Saya nak sebut diri saya sendiri, contoh yang mudah.
Saya pengalaman waktu mana saya belajar di Al-Azhar Mesir. Duit tak ada tuan-tuan, harta tak ada, pinjam, buat pinjaman. Tapi teringat guru sebut, kamu sedekah, Allah akan mudahkan dalam hidup kamu. Bagi masuk dalam tabung derma tu menangis, nangis masuk. Duit masuk duit tu dalam tabung derma tu nangis. Bila masuk periksa, bila masuk dewan periksa, Allah tunjuk, nampak tulisan-tulisan, jawapan-jawapan. Sebiji Allah tunjuk. Jawab tu semua lulus. Alhamdulillah. Ini nak sebut ni gambaran bagaimana besarnya nilai sedekah. Dan kita tak rasa susah dalam hidup. Saya semenjak daripada balik daripada Azhar sampai hari ni dalam sejarah hidup saya, kerja sedekah hanya sepanjang masa. Sedekah hanya infak masa saya, tenaga saya. Bukan saya nak bangga, tapi saya nak sebut pada ayah-ayah dan ibu-ibu, saya tak rasa susah dalam hidup saya. Alhamdulillah, Allah tak jadikan kesusahan dalam hidup saya. Kerana apa dia? Kerana kuasa sedekah dalam hidup. Sedekah ni, kalau kita nampak kehebatan sedekah ni, ajaib sangat, pelik sangat. Ya Allah kurniakan daripada kekuatan sedekah. Dan sedekah menjadikan kita tak minta dengan malaikat dekat nak mati. Kita tak sebut pada malaikat. Orang dekat nak mati, dia minta nak bersedekah lah. Dia akan sebut pada malaikat, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kalaulah Allah boleh tangguh sekejap kematian saya nak bersedekah di jalan Allah dan saya nak menjadi hamba Allah yang saleh. Malaikat jawab, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah kehidupan kamu ni bila sampai masa. Jangan simpan. Orang kita ni ramai, orang kita ni orang tanya pada dia, simpan untuk apa? Dia jawab, simpan untuk bekalan hari tua, Ustaz. Siapa yang ajar suruh simpan untuk hari tua? Islam tak suruh pun kita simpan untuk hari tua. Dia jawab, KLSP, Ustaz. KLSP kan ajar simpanan bekalan untuk hari tua. Dia sebut demikian. Tak. Simpan bukan untuk hari tua. Simpan untuk ke syurga. Simpan untuk ke syurga. Yang ni kita kena faham pada diri kita. Simpan untuk ke syurga. Macam mana orang simpan untuk ke syurga? Tukar daripada nilaian simpanan kita, infak di jalan Allah.